datang ke rancangan Aktiviti, majalah sukan aksi berinformasi dari remaja buat remaja. Hai, anda akan bersama dengan saya Nana Mahazan selama 30 minit ni. Apa kata ikut saya menjelajah ke Asia Tenggara dan juga Malaysia khususnya untuk mencuba pelbagai jenis sukan aksi lasak. Dari sukan lasak seperti skydiving ataupun luncur air, semuanya akan kami paparkan kepada anda. Setiap minggu saya akan berkongsi dengan anda tentang informasi sukan aksi lasak yang ada di Malaysia dan juga di Asia Tenggara ini. Antaranya lokasi yang sesuai, kos, tips-tips keselamatan dan apa-apa sajalah yang mengenai sukan aksi lasak ni akan kami kongsikan bersama dengan anda. Dan setiap minggu saya akan mencuba satu sukan aksi lasak dan minggu ini sukannya adalah paragliding. Sukan luncur udara atau paragliding merupakan sukan lasak yang semakin menjadi pilihan para remaja pada masa kini. Sukan lasak ini memerlukan kesabaran dan juga keberanian untuk berada di altitud yang tinggi. Aktiviti luncur udara memerlukan kawasan tanah tinggi yang luas bagi memudahkan penerbangan. Bagi mereka yang sukakan cabaran, sukan luncur udara ini memang sesuai untuk anda. Okey, sekarang anda berada di Pusat Luncur Udara Malaysia ataupun Paragliding Center yang bertempat di Banting. Dan saya bersama dengan Kapten Ikhwan. Ya, saya. Handsome kan? Okey, sebelum kita akan mengetahui lebih lanjut tentang sukan paragliding, nak tanya dulu, Kapten. Ya. Berapa lama dah menceburkan diri dalam sukan lasak paragliding ni? Saya terlibat dengan sukan paragliding ini lebih kurang 12 tahun. 12 tahun, lama Baru lagi lah. Ada orang yang dah 20 tahun. Ya ke? Dah 12 tahun memang minat sebab apa? Suka terbang di awan biru, menjadi seperti burung. Ini sesuatu yang lain daripada yang lain. Bila kita dah cuba untuk kali pertama, kita memang tak boleh nak cakap lah. Memang best. Memang best. Okey. Best. Sebab ada banyak sukan-sukan lasak yang lain yang luncur di udara macam ada skydiving, ada paramotor. Kan? Yes. Apa yang bezanya paragliding di mata Kapten? Okey, paragliding ni dia kita boleh terbang tanpa menggunakan enjin. Bergantung sepenuhnya pada kuasa angin dan peralatan tu sahaja. Yang lain tu adalah kita punya kemahiran lah. Maksudnya paragliding ni memang selamat? Selamat, insya-Allah selamat. Okey. Jadi kita perlu tahu apa sebelum kita memulakan sukan paragliding. Okey. Yang ini apa ni sebenarnya? Antara perkara yang kita perlu tahu peralatan ni lah. Ini adalah harness. Harness? Di mana kita akan duduk kat dalam dia. Okey, harness ni lain sikit lah. Kalau dengan sukan-sukan lain, harness ni lain lah. Lain. Ini dia punya back protector kat belakang. Kemudian ada kalau untuk solo tu ada safety chute kat bawah. Yang ini yang Nana tengah pegang ni adalah harness tu digunakan untuk passenger tandem. Okey, kita akan terbang berdua. Okey. So passenger akan duduk dalam ni lah. Jadi sebagai penumpang pun kita kena tahu ke ciri-ciri apa kita kena tahu dan sebagainya. Fungsi dia dan apa yang sepatutnya kita buat bila pakai benda ni. Okey. Okey, ini adalah dia punya leg strap bila kita pakai. Nak cuba ke? Boleh. Okay. Pakai macam pakai bag. Pakai macam pakai bag. Besar bag saya. Okey. Okey. Yang pertama sekali bila pakai ni, yang pertama sekali ni dia. Kaki. Kaki. Ini leg strap. Kiri dan kanan ni sama juga. Sama juga kat sini. Seperti itu, yes. Okey. Ketatkan. Ketatkan. Tak perlu ketat sangat, asalkan selesa cukup. Okey.
Tak sangatlah pula. Okey. Banyak betul kali dia ni. Okey. Itu untuk kaki, ini pula untuk chest, untuk dada. Sebelah tu sama juga. Yang mana ni? Bukan? Okey. Ni? Ya. Dah. Okey, Okey. itu saja. Jadi yang lain tu cuma kita perbetulkan ikut pada keselesaan kita lah. Kalau saya dah ready nak terbang ke ni? Ya? Habis yang atas tu? Itu di padang tu belum lagi. Oh, kat sini tak boleh lah. Sebelum kita nak mula yang keadaan sebenar, kita buat di simulator dulu. Okey, boleh So macam inilah keadaannya. Contoh keadaan dia. Nampak? Alright. Saya sudah bersedia. Tak adalah berat sangat pun. Jangan je. Sebenarnya, berapakah anggaran umur yang sesuai untuk melakukan sukan paragliding ni? Okey, kita boleh sebagai penumpang semuda 5 tahun dah boleh dah. Dah boleh dah? Boleh dah. Wow, kalau solo, secara Kalau solo kita mula umur 16 tahun. 16 tahun. Mendapat persetujuan ibu bapa lah tentunya. Dan ada berapa lamakah latihan sebelum diberikan kebenaran untuk terbang secara solo? Biasanya kita akan laksanakan program latihan untuk orang yang solo ni sekurang-kurang 3 hari. 3 hari? Sepenuh masa, sekurang-kurangnya. Tapi kita lagi kerap dia berlatih, lagi baguslah. Maksudnya lepas 3 hari kursus tamat, dah boleh terbang sendirilah? Masih lagi dia buat penguasaan jurulatih. Okey. Apa yang perlu dia buat adalah terbang selalu. Okey. Terbang selalu dan kita akan pandai. Yes. Okeylah, mungkin kita akan tengok cara-cara untuk belajar lebih lanjut tentang paragliding ni sekejap saja lagi. Okey, kalau tadi kita dah belajar dah ciri-ciri keselamatan, harness, apa yang perlu kita tahu mengenai paragliding ni. Sekarang adalah untuk kita belajar simulasi dia. Simulasi dia. Macam contohnya kita di atas udara lah. Yeah. Okey, kalau kita sebagai penumpang. Jadi kedua-duanya penumpang dan pilot akan pakai harness. Pakai harness samalah maksudnya. Sama. Okey. Kemudian kita akan disambungkan dengan ini. Okey, sampai tak? Baik. Kiri dan Supaya kanan. kita tidak terpisahlah di udara nanti Okey. Nanti kita akan berdiri di atas bukit. Atas bukit. Dalam keadaan seperti ini. Okey, contohlah ni Okey. Ni kat bukit lah ni kononnya. Sebelum kita berlepas tu, saya akan bentangkan glider di belakang. Penumpang cuma menghadap depan saja. Depan je Yes. Okey. Nanti pilot position saya akan seperti ini. Saya akan sangat menghadap di belakang. Saya lah yang akan naikkan glider, kontrol. Masa tu penumpang, Nana cuma ikut arahan. Okey, tapi sebelum tu kita lupa. Ya. Topik keselamatan. Topik keselamatan. Tu adalah kita belajar. asas. Ini mesti kena ada. Mesti kena ada. Jadi saya pakailah. Mana tahu kan saya jatuh pula dekat atas. Alright. Dalam sekolah ni. Okey. Dan kamera tu jangan lupa. Kamera tu anak-anak juga ke? Kena. Macam inilah. Kamera ni untuk kita tengok nanti kan. Okey. Okey. Lepas Ikut tu? pada arahan saya. Okey. Sama ada saya suruh bergerak ke kiri ke kanan. Okey, nanti saya akan naikkan glider nanti. Saya akan berarahan jalan. Dia kata jalan ke depan saja. Okey, bila glider Jalan-jalan anak ke? Jalan-jalan anak. Jalan-jalan anak. Okey. Sampailah glider tu berada betul-betul atas kepala kita 90 darjah. Saya akan Saya pusing. nampak ke nanti? Tak perlu, awak cuma menghadap depan. Saya tak perlu tengok. Saya yang akan kontrol segalanya. Okey. Jadi bila saya dah pusing, saya akan beri arahan lari. Lari. Masa tu saya nak kita berlari bersama-sama. Okey? Kiri ke kanan dulu? Straight saja ke depan. Bila saya kata okey lari saja ke hadapan. Cuma masa berlari itu gunakan kekuatan badan untuk bantu dia naik di atas. Sekejap saja dia punya beban tu. Maksudnya macam mana tu? Contoh macam ni. Saya cuba Nana lari ke depan, lari. Lari ke depan? Lari ke depan. Kuat lagi sikit. Lari. Lagi sikit, kuat lagi sikit. Macam mana nak lari? Yes. Macam tu. Dia rasa beban dia sekejap je. Macam tu saja. Maksudnya macam tertarik sikit lah. Okey, faham. Bila dah lari ke depan tu, cuma jangan buat dua benda. Okey. Jangan melompat, jangan duduk terlampau awal. Teruskan berlari sampai kita betul-betul terapung. Okey, baru duduk. Baru saya beri arah duduk. Okey, macam tadi saya kata okey lari. Lari. Sampai kita dah betul-betul terbang. Baru saya kata okey duduk. Duduk. Pindahkan tangan, kiri dan kanan. Kaki silangkan dia rapat. Lepas tu duduk. Yes, macam tu. Selesa ya? Memang selesa. Macam duduk atas sofa. Sebenarnya awak duduk kat pangkuan saya ni. Oh ya ke? Alamak. Sini relax sajalah. Nak mendarat ni sama juga. Nak mendarat? Okey, bersedia? Standby, keluar, touchdown dan berlari ke hadapan. Itu sahaja. Jauh tak kita nak berlari tu? Tak, sekejap. Sekejap je Okey, kalau tak reti berlari, jatuhlah ke debuk ni tu. Okey.
Okey. Okey? Dapat. Alright. Bukit Lohan yang bertempat di Ranau, Sabah merupakan lokasi terbaik untuk melakukan sukan luncur udara. Lokasi ini sering menjadi tumpuan peluncur udara yang baru berjinak dengan aktiviti ekstrim sebegini. Lokasi strategik dan kelajuan angin yang sesuai menjadikan lokasi ini kunjungan peluncur pada setiap hujung minggu. Okey, kalau semalam Nana berada di Pusat Latihan Udara Malaysia di Banting, Selangor, sekarang Nana sudah pun tiba di Ranau, Sabah untuk aktiviti sukan aksi lasak kita iaitu paragliding. Dan masih lagi bersama dengan Nana, Kapten Ikhwan. Ya, saya. Yang akan memberi sedikit taklimat terakhirlah sebelum kita terbang. Sebelum kita terbang. Apakah tips-tips ataupun kata-kata terakhirlah sebelum kita terbang ni? Kata-kata terakhir sebelum kita terbang, kita praktiskan apa yang telah kita belajar. Okey. Setiap kali penerbangan adalah penerbangan kita yang pertama. Okey. Jadi kita kena sentiasa ingat keselamatan. Okey, jadi sambil kita nak tunggu angin tu mungkin Kapten boleh tunjukkan latihan kita lah. Okey. Sebelum kita terbang. Jadi sebelum nak terbang tu kita kena buat pre-flight check. Tengok peralatan kita. Okey, sekarang ni kita dah bentang dengan glider kita kan. Kita kena check line dia, tali-tali tu buat dalam keadaan selamat dan sempurna satu persatu. Bawa kepada riser semua dalam keadaan selamat. Kita Okey, check. banyak sangat tali dia ni kan? Kita dah bahagikan pada bahagian ni. Dah ada bagi dah. Dah bahagi. Okey, macam di atas ni dipanggil A riser, kita kena check. A riser okey, check. Maksudnya tangan bertimpa-timpa lah. Jangan berbelit. Okey, jangan B berbelit. riser check. Okey, B, C riser check. C. Kemudian brake line kita tarik sikit. Jadi kena sentiasa pastikan line kita ni tidak terbelit dan tidak ada benda asing supaya tak mengganggu penerbangan kita nanti. Okey, okey. Dan seterusnya, harness. Harness. Pakai helmet, pakai harness. Pakai helmet, pakai harness. Okey. Mula-mula kita masukkan kaki dia. Yang ini semua penting kan sebab untuk keselamatan. Inilah yang kita nak pastikan semua pasang dan klik. Okey, pasang dan klik. Kita boleh ketatkanlah ikut keseksaan. Ikut pada keseksaan kita. Bila semua dah okey, barulah kita pasang dan kita ingat balik kita punya 5 poin yang kita perlu periksa. Beratas sampai ke bawah. Okey. Yang nombor 1. Satu, glider badan tak selamat. Okey. Line-line dia okey. Harness pun riser pun okey. Okey. Harness, kemudian setiap karabiner berfungsi. Radio, segalanya. Dan kita tengok pada keadaan cuaca. Macam hari ni tengok cantik betul airspace ya. kita macam mana. Dan cari dekat mana tempat kita nak mendarat. Ya, sebelum kita nak terbang, kita kena plan. Kita nak plan macam mana kita nak terbang. Adakah kita nak terbang straight, landing ataupun kita nak pergi ke mana-mana dulu. Maksudnya kita kena tahu kat mana arah yang kita nak pergi, bila kita nak mendarat dan sebagainya supaya kita tak panik. Selain pada tu kita kena pasti kat mana kita punya alternative landing. Sekiranya kita tak sampai tempat landing yang betul, kita nak mendarat, kalau tak sampai kita kena tahu di mana. Tempat-tempat orang kata plan B lah. Yes. Itu kita kena semua benda kena ambil kira. Okey, lepas ni kita mungkin boleh tunjuk dekat anda semua kat manakah tempat yang akan kita mendarat daripada atas ni. Okey? Jom. Pastikan anda jangan ke mana-mana, kita akan kembali selepas ini. Jam 9 pagi lagi, saya dan Kapten Ikhwan sudah bersiap sedia di puncak Bukit Lohan untuk melakukan penerbangan tandem luncuran udara. Pada hari tersebut, ramai peluncur yang sudah bersiap sedia untuk melakukan penerbangan secara solo maupun berdua. Kami berharap agar cuaca kekal cerah dan kelajuan angin yang sesuai mampu memberikan kepuasan bagi kami melakukan penerbangan. Selain dari kekuatan fizikal untuk mengendalikan paragliding, kekuatan mental juga perlu bagi mengawal emosi dan rasa takut. Sukan lasak ini sebenarnya tidaklah sebahaya seperti yang anda bayangkan. Malah rendah risikonya jika anda mengikut teknik yang betul.
Okey, kalau tadi kita dah nampak mereka yang terbang secara solo dan sekarang ni adalah tiba giliran masanya untuk saya pula terbang. Tapi secara tandem berdua bersama dengan kapten sebab ini adalah kali pertama saya. Dan insya-Allah semuanya berjalan dengan lancar. Kalau 2-3 kali terbang ni, kalau boleh kita buat solo lah pula. Itu harapan lah. Jadi jom tengok Nana terbang paragliding. Aku nervous. Depan. Lari. Lari. Duduk. Alright. Okay. Tengok ni. Okey. Sekarang kita telah pun berjaya take off. Walaupun dah macam dah terbang dah. Tak sempat nak lari. Alhamdulillah, ya Allah seronoknya. Angin kat sini sejuk kan? Ya, sejuk. Kapten ni agak lebih kurang berapa tinggi ni? Kita dah ketinggian 300 kaki saja ni, rendah je. 300 kaki. Biasanya kalau nak terbang lebih lama kita kena melawan angin lah kan? Kita kena tahu arah angin mana dan sebenarnya temal memainkan peranan. Temal Temal Ya, tu maksudnya udara angin, panas. udara panas. Kita kat lereng-lereng bukit ni. Dekat sana tu adalah Gunung Kinabalu. Pusing-pusing lah. Bawah kita tu ada sungai. Ini sungai daripada gunung ke? Sungai ini dari Gunung Kinabalu. Best sangat! Rasa lapang, rasa nyaman, rasa macam burung terbang. Senyap dengan angin. Best. Okey, kita akan mendarat. Sedia untuk berlari? Berlari. Tarik ke depan. Tarik ke depan lagi. Okey. Tadi Nana dapat rasa seronok sangat. Jadi kepada anda yang suka dengan sukan aksi lasak yang bertemakan angin ni, anda kena cuba sukan paragliding ni. Ini adalah satu sukan aksi lasak yang sangat best, yang menarik dan masa yang sama dapat menenangkan fikiran kita sewaktu kita terbang di atas sana. Best! Okey, sekarang anda bersama dengan Am. Kira yang termuda jugalah dalam grup kami hari ini untuk melakukan aktiviti paragliding ni. Okey, Am mungkin boleh cerita sikit lah macam mana sebenarnya boleh terdetik nak cuba sukan paragliding ni? Terdetik hati dah 2 tahun tapi baru mulakan seawal tahun ni. Okey, dah berapa kali dah Am membuat penerbangan solo ni? Buat penerbangan solo dah 7 kali. Di Jugra 5 kali. Dan di Sabah ini 2 kali. Okey, mungkin Am ada pesanan ataupun nasihat kepada remaja-remaja macam Am yang berani mencuba sukan aksi lasak macam paragliding ni. Memang ada pun. Okey. Okay, kepada belia-belia remaja, sukan ni amat bagus kerana sukan ni juga bukan berada di Malaysia, tapi sukan ni salah satu sukan antarabangsa. Dan belia-belia kita daripada duduk melepak ke tak tentu arah, lebih baik kita join paragliding, buat suatu aktiviti yang sihat. Daftar untuk ahli 100. Dan untuk tahunan 360. Okeylah tu kan? Ya. Sangat okey berbaloi-baloi kan? Ya. Jadi kepada remaja-remaja yang dapat duit raya tahun ni simpan. Mungkin kita boleh mencuba sesuatu yang baru dan benda ni sihat dan juga selamat. Betul? Ya, betul. Sekarang Nana bersama dengan Kak Oket Jamila ataupun Kak Oket lebih mesra. Merupakan orang kuat Persatuan Luncur Udara Malaysia. Okey, berapa harganya untuk tandem? Harga tidak
semahal yang disangka. Sebab kebanyakan orang dia anggap sukan luncur udara ni sukan untuk orang-orang yang mewah. Tapi melalui Persatuan Luncur Udara Malaysia, kita ada pakej yang paling murah. Di mana selepas peserta akan merasai pengalaman, dia akan berminat untuk ambil menyertai kursus. Kursus kita ada 3 tahap. Tahap 1, tahap 2, tahap 3. Tapi selalunya peserta akan pergi ke tahap 1. Di mana bayaran dia hanya RM900. RM900. Kursus berjalan selama 3 hari sahaja. Okey, jadi kalau yang berminat sekarang ni dah memang nak masuk, nak menyertai sukan luncur udara ni, macam mana? Ada ke website ataupun Facebook yang boleh mereka kunjungi? Okey, website adalah maklumat yang paling tepat. Okey. Wingover Paragliding. wingoverparagliding.com. Jadi jangan lupa ataupun bolehlah saksikan di bawah ni yang tertera ni alamat yang berkenaan dengan sukan luncur udara ni. Facebooknya adalah Persatuan Luncur Udara Malaysia. Persatuan Luncur Udara Malaysia. Sedikit cenderamata daripada rancangan aktiviti untuk Persatuan Luncur Udara Malaysia. Harap sudilah terima ya kakak. Okey, terima kasih daripada pihak pengurusan aktiviti. Ya, dan kita jumpa lagi selepas ini di udara. Pada remaja di luar sana, apa kata anda cuba apapun aktiviti lasak ini kerana ia mampu membina minda yang cergas dan sihat. Kita jumpa lagi minggu hadapan di aktiviti Majalah Sukan Aksi berinformasi dari remaja buat remaja. Bersama dengan saya Nana Mahazan. Bye-bye. Assalamualaikum. Jom.